Penurunan peratusan keluar mengundi serta peningkatan kos mengerjakan haji antara isu yang dibangkitkan di sidang Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat menerusi laman Sesawang Parlimen, Datuk Seri Syahidan Kasim PN Arau bertanyakan kepada Perdana Menteri sebab penurunan dalam peratusan keluar mengundi pada pilihan raya umum ke-13, 14 dan 15 dan usaha dilakukan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk menangani permasalahan itu dalam sesi soal jawab. Untuk perinciannya, kita terus bersama rakan setugas Firdaus Azil di Parlimen. Silakan Firdaus. Okey, baik, terima kasih rakan setugas di Bukit Jalil memasuki hari ketiga untuk minggu kelima bagi mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15. Sebelum itu saya nak membawa tumpuan kepada soalan yang ditanyakan sebentar tadi oleh ahli Parlimen Sibu Tuan Oscar Ling Chai Yu, yang mana beliau meminta Menteri Luar Negeri untuk menyatakan apakah kaedah yang akan diambil untuk meningkatkan kesedaran masyarakat untuk mengelak penipuan pekerjaan di Kemboja dan Myanmar yang kita tahu masih berlaku walaupun sudah pelbagai. Kita dapat lihat bagaimana usaha Kementerian Luar, dan ini yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Alamin. Kita dengarkan. Selain daripada langkah-langkah pencegahan seperti hebahan yang saya nyatakan tadi, KLN telah menggunakan jalinan usaha sama antara perwakilan diplomatik Malaysia di luar negara bersama pihak berkuasa tempatan untuk mengesan, menyelamat dan memberikan bantuan konsular kepada mangsa seperti memudah cara proses dokumentasi dan pengeluaran sijil perakuan cemas agar membolehkan mereka pulang ke tanah air dengan selamat. Di samping itu, KLN turut terlibat dalam lawatan bersama PDRM ke Kemboja dan Thailand pada awal tahun ini bagi memperkukuhkan jalinan kerjasama antara pihak berkuasa tempatan yang terlibat. Sehingga 3 November 2023, kementerian ini telah berjaya membawa pulang seramai 518 orang. Sejurus mereka kembali ke tanah air, mangsa-mangsa akan diambil keterangan oleh PDRM untuk membantu siasatan. Kementerian ini juga sedang berusaha untuk mengenal pasti 26 orang mangsa warga negara Malaysia di Laos Kaeng, Myanmar yang terlibat dalam sindiket job scam. Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Malaysia di Yangon, Myanmar, dengan kerjasama di antara kerajaan Thailand dan Vietnam, Filipina dan China sedang menyelaras dan menggunakan segala alternatif bagi membawa pulang 26 orang mangsa sindiket penipuan pekerjaan berkenaan dengan selamat. Baik, dalam pada itu ahli Parlimen Jerai Tuan Sabri Aziz turut bangkit untuk meminta bertanyakan. Beliau menyatakan bahawa lebih 400 kes penipuan terhadap rakyat Malaysia. Soalan beliau, apakah semua mangsa yang didaftarkan ini telah diselamatkan dan sejauh mana perancangan kerajaan untuk mengetatkan syarat perjalanan, untuk mengetatkan syarat berkenaan syarikat berdaftar Malaysia saja dibenarkan untuk mengambil bekerja dan sebagainya. Dan ini jawapan daripada Datuk Muhammad Alamin. Dengarkan. Sebagai rujukan juga data kita, data resmi yang ada pada Kementerian Luar bagi mangsa-mangsa yang dapat kita jejaki, dapat kita kesan, yang sudah kita kesan, lebih kurang yang sudah berjaya kita selamatkan 518 orang. Dan yang sedang dikesan ada lagi 186 orang yang sudah kita bawa pulang seramai 500 orang. Jadi maknanya jumlah setakat ini yang mendaftar secara rasmi dan kita sebanyak 704. Banyak laporan-laporan media yang melaporkan lebih daripada itu. Ada yang kata sampai 2,000 orang. Jadi ini barangkali yang belum mendaftar, yang belum dijejaki secara rasmi oleh pihak kita. Jadi kita juga ingin memohon kerjasama kepada semua pihak. Jika ada maklumat, berikan kepada kami supaya kami boleh bekerjasama dengan jawatankuasa atas FOS tadi untuk mengesan dan seterusnya membawa balik kepada masa-masa itu pulang ke tanah air. Baik, seterusnya ahli Parlimen Arau Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim telah meminta Perdana Menteri untuk menyatakan mengapa terdapat penurunan yang agak drastik dalam peratusan rakyat keluar mengundi. Beliau memberikan statistik di mana PRU 13 ramai ataupun jumlah daftar mengundi ialah setinggi 84.84% berbanding dengan PRU 14 82.32%, dan baru-baru ini ataupun pada November 2022 PRU 15 hanya 70
24.7% saja. Jadi beliau bertanyakan bagi sebuah negara demokrasi, pengundian merupakan suara rakyat dan hak rakyat untuk memilih. Jadi apakah usaha-usaha yang akan dilakukan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya untuk menangani permasalahan ini, dan ini jawapan daripada Timbalan Menteri YB Ramkapal Singh. Dengarkan. Pun berdasarkan rekod yang dicatatkan SPR, jumlah pengundi keluar mengundi pada PRU ke-15 sebenarnya adalah lebih tinggi berbanding PRU sebelumnya. Peratusan keluar mengundi yang rendah ini adalah kerana dipengaruhi oleh denominator yang digunakan, iaitu jumlah pemilih berdaftar yang tinggi, kesan daripada pelaksanaan pendaftaran pemilih secara automatik ataupun automatic voter registration, serta penurunan had umur pengundi kepada 18 tahun. Baik, itu antara soalan yang boleh kita kongsikan, sempat kita kongsikan pada sebelah pagi tadi, dan pada sebelah petangnya pula seperti biasa beberapa kementerian lagi dijadualkan untuk menggulung perbahasan peringkat jawatan kuasa mengenai rang undang-undang pembekalan 2024 atau pembelanjawan 2024. Saya kira itu saja yang boleh saya kongsikan untuk jam ini. Kita akan kembali kepada rakan tugas di Bukit Jalil.